وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada hari ini untuk kita mengisi, memberi makan lah. Tadi makan nasi kan, makan nasi untuk perut. Sekarang kita makan rauhani, makan ilmu yang boleh menambahkan keimanan kita, dan itulah yang akan memberikan gizi ataupun makanan kepada rauhani kita. Rauhani kita juga boleh berasa lapar. Apa tanda rohani lapar? Apa tanda rohani dehydrated? Kalau badan kita dehydrated, lemah kan? Macam itulah rohani kita kalau dehydrated ataupun lapar, kadang rasa tak tercapai Quran itu, walaupun Quran tu dekat dengan kita. Itu tanda rohani lapar. Lemah, tak terambil. Dekat dah, tak terbuka. Dah buka dah. Lebih syok lagi ngadap ni. Buka dah tu. Dia pengalaman ni. Pengalaman orang sendiri. Buka dah Quran. Notification masuk. Ini dulu yang dia tengok kan. Itu tanda rohani dehydrated ataupun dah tak larat sangat dah. Cuma tak nampak. Tapi kesannya sangat-sangat jelas. Dalam aktiviti harian kita boleh nampak. Cuma bagaimana cara untuk kita menambah kekuatan rohani kita supaya rohani kita idealah yang akan dihitung nanti di akhirat kelak. Bagaimana keadaan rohani kita dalam kubur kelak, yang kita kirimkan bacaan-bacaan, semuanya adalah bentuk rohani. Kita kirimkan doa, kirimkan pahala, kirimkan bacaan, itu semua untuk makanan rohani, untuk orang yang bergelar manusia, yang dulu dekat dunia dia makan, sekarang dia perlu makan, tapi bukan lagi makanan nasi, mi goreng dan sebagainya, tapi yang dimakan adalah pahala dan doa yang dikirimkan oleh orang yang hidup. Jadi insya-Allah pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada majlis ilmu kita pada hari ini. Saya berhasrat, saya tak pastilah AJK setuju ke tak, tapi saya apa orang kata, ada hasrat yang sangat tinggilah. Disebabkan kita memang belum lagi ada satu kitab. Jadi kita cadang jugalah untuk kalau kita nak buat umum, topik umum, mungkin katalah sempena bulan depan kan, bulan depan nak masuk Ramadan, mungkin kita boleh buat persediaan menghadapi Ramadan. Bulan depan kita akan berjumpa dalam Syakban. Dan tapi kalau yang kita tak ada peristiwa yang besar-besar tu, mungkin kita boleh terus kepada diskusi buku lah. Jadi insyaAllah buku ini yang kita nak diskusi, yang diberi tajuk Easy Tadabbur, campur sikit lah. Saya tak tahu lah dia orang bahasa lepas ke tak. Sebabnya campur. Easy, bahasa Inggeris, dan Tadabbur itu bahasa Arab. Melayunya entah ke laut mana. Melayu tak ada. Inggeris dengan bahasa Arab. Tapi Tadabbur ni saya rasa mungkin dah diangkat menjadi bahasa yang diterima. Dari sudut kosakata bahasa Melayu lah. Iaitu Tadabbur adalah suatu penelitian yang kita nak ambil manfaat daripada pembacaan Al-Quran yang kita baca. Dan kemudian easy, kita nak yang mudah-mudah saja, betul tak ibu-ibu? Kita ni bukannya orang duduk dekat universiti nak dapat syahadah ataupun pengajian sarjana di dalam pendidikan Islam, betul tak? Bukanlah kita dalam fakulti akademi pengajian Islam pun, tapi kita nak guna apa ada dekat dalam Islam itu untuk kita bawa jadi diri kita jadi orang Muslim lebih baik, betul tak ibu-ibu kan?
Jadi ilmiah tadi, kita nak pergi sesuatu yang tidak terlalu ilmiah, tetapi tidak juga terlalu kosong. Tidak juga terlalu, tak ada, apa orang kata, tak ada satu guideline yang kita boleh ambil daripada ilmu tersebut. Dia bagi nasihat, contoh, ada juga nasihat-nasihat yang bagus, tapi nasihat tersebut dia tidak membawa suatu formula ataupun prinsip. Macam mana kita nak jadi baik, betul tak? Macam mana kita nak jadi orang yang bagus? Bagus takwanya, bagus zuhudnya. Jadi apa yang para ulama mereka cuba untuk keluarkan daripada keperluan umat Islam ataupun orang Muslim ini, mereka akan keluarkan sifir ibu-ibu. Sifir. Formula. Mereka akan keluarkan suatu cara. Cara dia begini. Dia akan simpulkan dan akhirnya memudahkan kita untuk faham apa yang kita perlu pada jasad kita. Apa yang kita perlu sebagai seorang Muslim. Dan di sanalah kita boleh tengok ibu-ibu ulama buat, dia susun, contoh macam ilmu tasawuf. Saya dengar tadi Ustaz siapa? Izmir ya? Ustaz Izmir Faris mengajar Bidayatul Hidayah. Itu formula yang Imam Ghazali buat. Nampak tak ibu-ibu? Dia buat formula tersebut supaya kita ni pada hari ni, walaupun kita tak jumpa, kita tak berdepan dengan Imam Ghazali secara langsung, tapi kita dapat benda tu. Sebab apa? Dia bukan tinggalkan kita nasihat saja, tapi dia tinggalkan nasihat dengan metod untuk bersihkan jiwa. Ni yang mahal yang ada pada ulama-ulama dahulu. Yang ada pada mujtahid-mujtahid Islam, yang mana ibu-ibu, mereka bukan sahaja memberikan nasihat untuk orang yang ada di sekeliling, yang pada zaman tu tak. Sampai zaman bila sekalipun, kita boleh guna metod itu untuk kita jadi orang yang bersih jiwa. Inilah dia. Dan kalau kita tengok di dalam apa yang kita nak bicara, iaitu dalam ilmu tadabbur. Sama juga ibu-ibu. Sama. Dalam ilmu tadabbur, adakah tadabbur ikut dan lah. Ataupun ikut pandai lah. Yang pandai sikit boleh tadabbur. Yang tak pandai, tak payahlah tadabbur, baca je. Jadi ada tak dia punya kaedah dia? Untuk kita ni, yang orang yang tak belajar betul-betul dari sudut pengajian Islam, kita bukanlah orang yang tahu serba-serbi tentang pengajian Islam, tapi kita nak juga tadabbur. Kita teringin juga nak rasa nikmatnya baca Quran dengan tadabbur. Nak? Boleh tak? Ya Allah, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Zarkashi telah merupakan pelopor kepada ilmu tadabbur. Dia telah buat dia punya bentuk dia, metod dia, tips dia, dan diteruskan oleh para ulama selepas daripada itu, sehingga kita hari ni bila kita kata tadabbur, ada tak cara dia? Ada. Jawapannya ada. Ada cara untuk kita tadabbur dengan mudah sebagai orang awam, supaya kita dapat memahami apa isi kandungan Al-Quran. Itulah yang kita cuba muatkan di dalam buku Easy Tadabbur ini, yang mana insya-Allah kita akan baca bersama-sama. Kita tengok daripada isi kandungan dululah. Siapa yang nak dapatkan boleh. Kita ada bawa stok. Bezanya siapa yang macam Kak, siapa nama Kak? Kak Yanti. Kak Yati. Kak Yati, sebab Kak Yati buat pre-order hari tu, dia harga special lah, 28. 28. Kalau yang nak beli hari ni boleh, tak ada masalah. Kita ada bawa stok tu. Okey, kita tengok kata pengantar dahulu. Kandungan lah, kandungan. Okey. Apa isi dekat dalam buku ni? Yang pertama, kita ada peranan Al-Quran. Okey, peranan Al-Quran. Dan seterusnya, kita akan mendefinisikan apa itu tadabbur lah. Iaitu antara peranan Al-Quran, iaitu kita memahami apa yang kita baca. Dan seterusnya, ialah kita ada 30 easy tadabbur, 30 tadabbur mudah. Yang mana setiap satu ini, 30 ini adalah keluarnya daripada 30 ayat.
Okey, 30 ayat Al-Quran yang kita ambil. Dan bukan kita yang ambil, para ulama ambil, saya dengan ustaz tolong kumpulkan sahaja dan kita kumpul ataupun compilekan berbentuk buku supaya kita boleh memahami. Kan? Kita bila baca Quran tu, ada cara untuk kita tadabburkan, kita faham apa tadabbur daripada ayat tersebut dan kemudian mari beramal. Kita letak terus-teruslah setiap satu ayat, satu tadabbur, ada mari beramal, 3 mari beramal. Baik. 30 easy tadabbur. Nanti kita akan tengok satu persatu. Antaranya nombor 1, hindari daripada apa yang merosakkan. Yang ni kalau kita dah tahu benda tu buruk kan, ataupun benda tu bahaya, nak buat ke nak tinggal? Tinggal kan. Tapi orang hari ni tak macam tu, ibu. Tak macam tu. Dia tahu bahaya. Tapi yang bahaya tu dia nak buat. Sebab apa? Sebab dia nak viral. Yang bahaya tu, ayat tu lah lagi ramai orang nak buat. Jadi, konsep Al-Quran tadi tu, yang kata benda bahaya kena tinggal, orang hari ni tak. Benda bahaya, itu yang kita orang nak dekat. Yang selamat ni, alah kalau buat ni, tak dapat view. Jadi dia tak akan buat. Tak glamour, tak akan buat. Okay, so ibu-ibu, ini konsep Al-Quran. Matlamatnya untuk bahagia dunia akhirat. Siapa yang tinggal konsep Al-Quran, dalam dunia pun dia tak boleh bahagia. Dan akhirat, na'udzubillah min zalik lah, lebih turut pada itu. Nombor 2, insyaAllah kita akan bincang sama-sama, berbuat baiklah. Buat baik ya. Dalam buat baik ni, klise. Tapi macam mana kita nak buat baik tu? Daripada mana ayat Quran yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan? Nombor 3, bertanya pada yang pakar, bahaya fitnah, tiada dosa jika keadaan mendesak, berpada-pada, jangan membazir, tiada kesukaran dalam beragama, kebebasan beragama, jahat dibalas baik, dan sampailah 30 tajuk ibu-ibu, semua tajuk yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita lah. Baik, kita pergi dahulu kepada seterusnya, iaitu kita ada kata pengantar daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Terima kasih banyak Kak Cik kerana sudi menjadi kata pengantar lah untuk buku 25 pula, buku Easy Tadabbur ni. Katanya baru jadi apa dia panggil? Tok Wan. Ustazah Nur Hafizah Musa hari ni semalam lah kot baru bergelar Tok Wan, dapat cucu dah. Saya pun tadi sebabnya dia nak uruskan anak dia. Nguruskan anak dan cucu, dah boleh discharge dah. Dia telefon saya, Ustazah Hidayah boleh tak tolong ganti saya? Saya ada kat Felda ni, hari ni tengah hari ni. Tak apalah, Felda cari orang lain. Ustazah gantilah saya. Jadi, saya ni memang orangnya tak sampai hati. Yang sana pun nak tolong, yang sini dah janji. Saya tak sampai hati. Tapi last saya cakap, minta maaf lah Kak Cik, tak dapat nak sebab kita dah janji dan kemudian saya mencari pengganti pun tak jumpa juga. Masing-masing ustazah-ustazah ni semua dah ada tempat. Baik, ala kulli hal kita doakan Ustazah Hafizah, anaknya, cucunya diberkati oleh Allah dengan kehadiran zuriat yang baru. Baik, seterusnya prakata penulis saya dengan Ustaz sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. 6 bulan kami mempersiapkan buku ini untuk menjadi sebuah buku yang mana kandungan buku ini adalah dengan rujukan daripada tulisan, ceramah dan suntingan video Al-Alamah Dr. Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. So ibu-ibu, kami duduk, kami menekuni tulisan-tulisan, rakaman video suntingan ceramah untuk bawa keluar apa yang ada di dalam 30 tajuk ini, tadabbur ni. Kerana dia adalah hak kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana orang boleh tadabbur dengan akal, kan? Orang tadabbur dengan akal. Tapi orang lupa akal kita ni terhad. Kan? Akal kita ni yang tak tahu lagi banyak daripada tahu. Maka kadang-kadang bila tadabbur dengan akal semata-mata, dia akhirnya jadi apa orang kata tak betul lah, senang kata macam tu.
Tapi tadabbur mesti dibawa dengan ketakwaan. Iaitu anggota untuk kita tadabbur adalah hati. Hakikatnya. Anggota kita tadabbur adalah hati. Jadi mesti kita memberikan hak kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku ini bertujuan untuk memberi panduan yang mudah dan ringkas. Itu yang paling yang kami nak lah. Kami tak nak cerita terlalu padat sangat sampaikan jadi buku ilmiah, buku akademik, tak juga. Tapi kami nak buat yang ringkas dan yang boleh difahami lah dalam proses untuk kita mentadabbur Al-Quranul Karim. Selepas kita tamat buku ini, pembaca boleh melihat Al-Quran dengan kacamata yang lebih luas. Ini kerana tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai kitab hidayah, iaitu kitab petunjuk yang membawa banyak panduan dalam kehidupan manusia. Okay, dan kemudian saya berikan penghargaan kepada keluarga saya dan keluarga Ustaz, anak anda kami, ayah anda kami, ibunda kami, yang di Malaysia, yang di Yaman, semua yang membantulah secara sokongan, yang membantu secara pengorbanan lah daripada ahli keluarga. Dan juga kepada semua pembaca buku ini, diharap buku ini dapat membantu memahami potongan ayat Al-Quran yang mudah namun dapat difahami tadabbur yang menyeluruh untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tujuan ibu-ibu, kalau siapa yang baca buku, dia tak baca kata pengantar, seolah-olah dia pergi rumah orang, dia tak bagi salam. Dia terus redah masuk rumah orang. Kan? Jadi bila masuk tu rasa macam orang pun ini kenapa kan? Macam tu lah. Jadi ibu-ibu kalau nak masuk dalam buku Easy Tadabbur kena masuk melalui kata pengantar. Melalui kata pengantar baru kita tahu. Apa tujuan? Kenapa Ustazah dengan Ustaz tulis buku ni? So tujuannya adalah untuk kita aplikasikan perkara tadi dalam kehidupan. Untuk kita amal dengan perkara tadi. Apa perkara 30 konsep dalam Quran ni kita nak amal dalam kehidupan. Supaya kehidupan kita ibu-ibu boleh jadi macam mana kehidupan Nabi. Apa itu kehidupan Nabi? Apa itu akhlak Nabi? Bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah jawab mudah. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, kau nak tahu akhlak Nabi macam mana? Kau tengok apa yang ada dalam Quran, itu semua akhlak Nabi. Kerana Nabi SAW bukan sahaja Quran diturunkan kepada Nabi untuk Nabi membaca, tetapi Nabi praktik terus ibu-ibu. Nabi menjadi Al-Quran alladhi yamshi. Quran yang berjalan. Kerana segala gerak-geri Nabi, tutur kata Nabi, tindakan Nabi, tindak tanduknya, semua bertepatan dengan apa dalam Quran. Nak tanya kita pada hari ini, kita punya apa orang kita kata, cara kita, minat kita, bercakapnya kita, muamalat kita sama tak dengan Quran? Quran suruh ke kanan, kita ke kiri. Tapi tanya, khatam tak? Khatam. Setiap kali Ramadan, khatam. Nak tanya, banyak baca Quran? Banyak. Tapi amalannya tak sama ibu-ibu. Yang jauh menyimpan daripada apa yang Quran cakap. Jadi Nabi SAW ambil apa yang telah diturunkan ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi kita kena jadi begitu juga. Iaitu apa? Kaedah umum yang dibawa dalam Quran ini, kita baca lagi, dikumpulkan oleh para ulama untuk menjadi dasar untuk kita hidup bersama Al-Quran. Itu matlamat kita. Tema kita ibu-ibu kalau boleh tulis dekat rumah, kalau boleh tulis dekat buku diary kita, ya Allah, aku ingin hidup bersama Quran. Macam mana nak hidup dengan Quran? Ambil Quran, hulu kilir lah macam tu. Jadilah ustazah, hidup bersama Quran. Ataupun rebus air kat dalam Quran tu, minum, saya dah hidup bersama Quran. Siapa dah minum air rebusan Quran? Bukan itu matlamatnya. Matlamatnya ialah Quran itu mendarah daging ibu-ibu. Quran mendarah daging dengan kita. Kita sudah praktik dah. Orang kata bukan praktik lagi. Dah menjadi apa kita kata,
jiwa kita dah, apa isi dalam Quran tu. Dah menjadi perangai kita dah. Menjadi akhlak kita dah. Ya, suatu yang sangat besar. Jadi watak kita dah dalam Quran tu. Allahu Akbar. Inilah yang kita mengharapkan daripada kehidupan kita bila kita baca Quran. Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai timbangan kebaikan pada kami hari kiamat nanti. Jadi sebagai penulis buku, dia akan tutup hujung tu dengan doa lah. So ini doa kami dan ini harapan kami lah supaya buku ini boleh bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk kami sendiri. Ya, di akhirat kami mudah-mudahan boleh menjadi timbangan kebaikan. Ya, daripada Akhukum Fillah, Ustaz dan saya. Baik, pengenalan. Kita nak mula masuk dah. Ya, kita nak menyelam dah ni di dalam buku yang nak bawa kita suatu pendekatan untuk kita lebih mencintai, lebih menghayati ayat-ayat Quran yang kita baca. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah. Allah yang menurunkan Al-Quran yang menjadi panduan buat orang bertakwa. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, Quran ini dia sangat-sangat luar biasa kehebatannya. Al-Quran yang sama, yang dibaca oleh orang Muslim yang sama, ayat yang diperdengarkan ayat yang sama, ayat yang kita buka dekat YouTube ayat yang sama. Tapi ada orang boleh mengambil manfaat, ada orang tak boleh mengambil manfaat. Betul tak ibu-ibu? Betul kan? Kenapa? Rupanya ayat Al-Quran ini dia akan memberi kesan apabila orang tu punya takwa dalam hati. Kalau dia tak ada takwa dalam hati, ayat tersebut akan lalu je. Ayat tersebut dia tidak mengubah, tidak menambah keimanan seseorang tu. Kerana dia apa? Dia memberi ataupun menjadikan hidayah, Quran itu adalah hidayah lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa sahaja. Hudal lil muttaqin. Dan kalau orang tu tak muttaqin, walaupun Quran tu dah huda dah, Quran tu dah petunjuk dah, tapi kalau yang mendengarnya, yang membacanya tak bertakwa, dia tak akan jadi ibu. Dia tak boleh nak serap. Jadi selalu kan dengar dalam khutbah Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk kita memperkasakan takwa. Ya ayyuhan nas, ittaqullah. Kita tak pernah pergi sembahyang Jumaat. Yang Malaysia dia lain sikit lah ya. Kalau orang Melayu, orang perempuan ni memang tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau orang luar negara, dia pergi juga ibu-ibu. Dia pergi juga. Maksudnya ruang perempuan tu tak adalah dia tutup habis. Sebab orang perempuan memang tak boleh pergi langsung. Dia mesti akan buka ruang tersebut. Ya. Saya pergi ke Mesir, orang perempuan sembahyang Jumaat. Tempat perempuan tu dia tak tutup. Sebab hak untuk orang perempuan ada yang nak pergi. Dia sunat lah. Orang lelaki wajib. Di Amerika, tempat perempuan tu dia buka. Dah tempat lelaki tak muat. Orang Muslim, walaupun negara bukan Islam, tapi Muslimnya boleh tahan ramai. Jadi bila tak muat ibu-ibu, terpaksa buat 3 kali sembahyang Jumaat. Yang ni, apa orang kata, duf'ah yang pertama. Habis dah dengan solatnya, dengan khutbah semua. Lepas tu, okey, yang second batch pula akan datang sembahyang Jumaat. Tempat perempuan ada kat belakang. Saya kata, macam tak kena je ni. Patutnya tempat perempuan buang je lah. Sebabnya perempuan tak wajib, lelaki wajib. Dia kata, dia macam ni Ustazah, dia orang kata, sebab kami Jumaat tu, dia orang bukan ada tazkirah macam kita. Kuliah Johor, kuliah Maghrib, kuliah subuh. Dia orang tak ada. Jadi Jumaat tu satu-satunya gathering yang ada untuk orang Islam dekat sana. Jadi tazkirah ataupun khutbah Jumaat tu ibu-ibu, orang dengar macam ni. Punya dahagakan ilmu ibu-ibu. Kita buka TV pun kita dapat tazkirah. Kak kita kan buka penonton setia Al-Hijrah. Kat radio, betul tak? Radio Aikim, Radio Zayan. Dapat tazkirah. Diorang tak ibu-ibu. Mana ada? Kat internet boleh lah. Waktu buka rumah-rumah diorang semua buka TV digital. Kan? Sebab apa? Boleh dapat siaran Malaysia. Suasana tak ada. Solat nak ingatkan. Waktu solat dah lah berbeza ibu-ibu.
Ikut pandailah. Kalau kau tak kuat iman, memang tinggallah solat. Betul tak? Memang sangat-sangat mencabar. Jadi waktu Jumaat tu, memang itulah satu-satunya waktu yang diorang dapat peringatan. Alhamdulillah, ibu-ibu, jadi adalah perkara-perkara yang mereka mungkin dia terpaksa buat sedemikian. Baik. Sebab tu imam mengingatkan kita untuk semai takwa. Kan? Kita jadi orang yang bertakwa. Sebab bila orang tu menjadi orang bertakwa, insya-Allah semua perkara lain kita pernah cerita dahulu, kita pernah jumpa di Felda, saya tak pasti ibu-ibu datang ke tak waktu tu, kita cerita 10 ya, kelebihan orang yang bertakwa. Tapi kita tak cerita hari ni lah satu persatu. Maksudnya orang bertakwa ni sangat untung. Dia baca Quran, dia boleh dapat manfaat pada Quran. Kalau orang tak bertakwa, dia baca Quran, lalu macam tu je lah. Dapat pahala, dapat. Tapi tak mengalir pun. Kan? Aku rasa tak tambah kau iman aku baca Quran. Sebab apa? Bukan salah dia, tapi salah hati dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda, para sahabat, pengikut baginda yang mulia. Tiada yang sempurna melainkan yang disempurnakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepada baginda. Kalau bukan kerana baginda, gelaplah kita di dalam kesesatan. Jadi Al-Quran peranannya adalah untuk membimbing umat agar sentiasa terarah kepada kebenaran dan menghilangkan keraguan. Kita baca ibu-ibu, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Okey. Zalikal kitabu la raiba fih. Siapa yang membaca Al-Quran, akhirnya dia jadi apa? Hilang ragu-ragu dia. Kerana Al-Quran akan menjelaskan segala perkara yang kita without about it. Kita rasa sangsi dengan perkara tersebut. Quran akan jelaskan. Quran sebagai penyuluh yang menerangkan kepada kita perkara tersebut. Betul ke salah? Yang kamu rasa was-was tadi, Quran akan bagi tahu. Menjadi pengubat ya, kepada penyakit zahir dan batin, teman buat yang gelisah, penghibur bagi yang lara. Dekat sini pun dah pelbagai dah peranan Quran yang kita boleh dapat. Satu, kalau ibu nak tulis, iaitu ialah petunjuk. Petunjuk dekat mana? Ya, Al-Quran ialah hidayah lah. Mana tadi? Ada satu ke kat depan tadi? Al-Quran adalah kitab hidayah kat depan. Okey, kita ambil dahulu, iaitu yang pertama, Quran ialah membimbing kita untuk sampai kepada kebenaran. Okey. Yang kedua, Al-Quran menghilangkan keraguan. Nombor 3, Al-Quran merupakan syifa ataupun ubat. Ya, pengubat kepada penyakit zahir dan batin. Dan Al-Quran juga adalah teman ya, yang boleh menghiburkan hati yang gelisah. So kalau siapa yang sedih, dia baca Quran, dia boleh terhibur. Bukan buka cerita lawak, dia terhibur. Saya rasa sedih lah, buka lah cerita lawak. Lepas habis cerita lawak tu, sedih lagi. Maksudnya terhibur tak? Tak juga. Saya makan, ada minggu lepas lah makan. Orang makan kat meja sebelah tu. Orang kata jahat jugalah saya ni pergi pasang telinga. Saya pasang telinga. Dengar orang bercerita kan. Sebab suara dia kuat. Jadi bukan salah saya. Dia cerita tau. Dia cerita orang ni pemilik gym lah. Dia buat bisnes. Dia memiliki gym. Dia kata kalau dia tension kan. Dia tension, dia macam stres sangat. Kawan dia ni. Dia akan ambil ganja. Sanggup lah dia kata. 2-3 hari tu memang tidur dekat tepi, apa orang kata tepi jalan raya. Masih dia dah mamai tu kan. Mamai apa semua tu, dia tak balik gym dia kata. Tak balik gym. Tak tengok apa berlaku kat gym. Tutup lah macam tu. Duduklah dekat bas-stand kan. Apa orang kata lolak. Dia lolak. Nanti kalau dah okey tu, dah habis dah dia punya ganja dia ke dadah dia tadi tu, dia dah okey, dia baliklah semula. Jadilah, buka baliklah gym. Jadi kawan dia ni dia kata, kenapa dia buat macam tu cakap dia?
Dia kata boleh release. Boleh release lah tension-tension dia tu. Memanglah sewaktu dia hayal tadi tu dia tak ingat. Nak tanya kat dia. Selepas dia ingat balik, masalah dia settle tak? Sama je. Tapi dia akhirnya jadi ketagih. Kalau dah lama tak dapat, menggigil mula rasa kan. Nak cari juga. Settle tak masalah? Tak settle. Terhibur tak hati dia? Tak. Dia gelak ketawa. Tak ada sebab kan gelak tak ada sebab. Gembira lah konon-kononnya. Tapi adakah gembira tu betul? Tak. Dan kita sedang dipermainkan oleh rasa kita. Ya, kita kata antara benda-benda yang Dajjal cuba untuk masukkan pada zaman ini adalah benda yang salah tu nampak betul. Benda yang betul pula nampak salah. Inilah cabaran fitnah akhir zaman lah. Baik. Tiap bait Al-Quran adalah bicara daripada Yang Maha Esa kepada yang membacanya. Pernah dengar kan ayat cinta Allah? Ayat Al-Quran ni adalah ayat cinta Allah pada kita. Indah, lunak, tenang apabila dibaca dan didengar. Subhanallah, nikmat dari Tuhan Yang Esa. Itu pengenalan dan kemudian kita terus masuk kepada peranan Al-Quran. Antara peranan Al-Quran yang diturunkan adalah untuk memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, yakni Allah, yang menurunkan peringatan dan kami pasti memelihara. Nama lain bagi Al-Quran ialah Az-Zikra. Boleh garis ataupun bulatkan perkataan Az-Zikra tu. Jadi Az-Zikra ni maksudnya apa? Az-Zikra ni maksudnya mengingatkan kita. Az-Zikra ini maksudnya kalau kita dalam bahasa telefon lah ibu-ibu sekarang ni, dia reminder. Senang katalah ya. Al-Quran ni adalah reminder. Kenapa kita pakai reminder? Ataupun kita pakai alarm kadang-kadang kan? Kenapa? Sebab kita kadang-kadang terlupa. Sebab manusia ni dia ada kadang-kadang kalau kita dah buat satu benda tu, kita terlupa dah benda-benda yang lain. Jadi kita perlu diingatkan. Jasad kita ni perlu dibagi tahu. Okey, ada kerja ni sekarang ni. Kalau tengok reminder Ustazah Hidayah lagi dahsyat lah. Semua benda nak kena reminder. Sebabnya itu pun tara dah reminder semalam, hampir terlupa. Anis kata, Kak, hari ni ada kuliah lah. Hampir terlupa. Kan? Dah relax je, hari ni ialah hari paling bahagia sebab tak ada kuliah semalam kan. Sekali, Anis kata, hari ni ada kuliah. Oh, ada juga. So, jadi memang kena pakai reminder banyak lah. Alhamdulillah, Allah mengutuskan malaikat Jibril dan menyampaikan az-zikra ini, reminder ini kepada Nabi SAW untuk hakikatnya bukan untuk Nabi tapi untuk kita, umatnya. Yang mana Al-Quran itu hakikatnya diturunkan kepada Nabi untuk umat Nabi SAW. Kitab suci ini akan memberikan peringatan bagi insan yang mempunyai hati. Orang yang tak ada hati, dia tak boleh terasa dengan apa ayat yang dia baca. Baca ayat syurga. Tak terasa nak masuk syurga. Ini orang dia tak ada hati, ibu. Baca ayat neraka. Tapi lepas habis Quran, dia buat dosa. Pernah tengok orang buat dosa? Penghafaz Quran buat dosa? Tak payah ceritalah. Macam mana dia hafal Quran tapi dia buat dosa? Takkan Quran tu tak jaga dia ke macam mana? Bukan salahnya Quran tu, salahnya hati dia. Salahnya hati dia. Dia takkan dapat apa-apa kalau hati dia dah tak ada hati. Orang kata hati dia tertutup. Dia takkan dapat manfaat daripada ayat yang dia baca. Bila dia ada hati, baru dia akan boleh rasa. Bila dia baca, dia rasa macam bagai ditegur Allah ketika lalai menerpa diri kita. Kita macam kena tampar. Pernah baca Quran? Lepas tu baca terjemahan, rasa macam
Rasa macam, akulah tu. Kita rasa kita lah ayat itu sedang ingatkan tentang kita. Pernah rasa? Alhamdulillah. Siapa pernah rasa tersebut, maksudnya dia punya hati. Dia baca tu, dan ayat tu sedang menegur diriku. Ayat itu sedang berbicara dengan kita. Dan inilah ya orang yang punya hati, dan apabila dia baca dan dia boleh merasai apa yang dia baca. Ayat-ayat ini akan menyapa hati yang leka. Ayat Quran yang kita baca, kalau hati kita lalai, dia akan tegur kita. Ayat Quran juga, apabila kita baca, dia akan menghilangkan tawa dunia. Ya. Nabi SAW sebut dekat para sahabat, kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian tak akan mampu untuk ketawa. Tapi kalian boleh ketawa lagi ni sebab apa? Sebab kalian tak nampak apa yang aku nampak. Seram kan? Seramnya, ya Allah. Kita ni duduk kan? Yang lagi best sekarang ni bukannya hoha-hoha biasa. Dalam ceramah pun nak ketawa juga. Dalam ceramah pun nak ketawa juga. Ada tak penceramah yang kelakar? Saya kan berurusan dengan orang-orang. Macam saya buat program kat Felda kan, PBZ kan buat program kat Felda. Sama macam itulah dengan syarikat lain kan. Jadi bila saya berurusan dengan tu, okey, kita nak berceramah macam mana? Kami akan jemput lah. Tapi kita nak tanyalah. Dia orang nak macam mana? Kita orang nak yang kelakar-kelakar. Hampuk sekali pun tahu. Dah lah kat dunia tu memang dah ketawa banyak dah, betul tak? Memang dah ketawa. Majlis ilmu pun korang nak ketawa juga. Semua nak kelakar. Kalau kalian tahu apa yang Nabi tahu, kalian mesti tak mampu untuk ketawa. Punyalah kita berhadapan dengan perkara yang sangat-sangat menakutkan kita. Di belakang kita, seolah-olah ada harimau yang mengejar kita. Iaitu apa? Umur kita. Kita daripada sehari ke sehari, memakan hari kita. Hari kita iaitu umur kita. Di hadapan kita, serigala yang nak menerkam kita. Iaitu apa? Kematian yang makin mendekat dengan kita. Nak ketawa lagi, Kak? Nak ketawa lagi? Kalau kita nampak tapi kita tak nampak. Kita nampak, wah, seronoknya dunia. Kan? Indahnya alam ini. Kan? Kita nampak yang best saja sehingga kita lupa hakikat. Kehidupan kita sangat-sangat singkat dan pendek. Perjalanan kita sangat jauh. Apa bekal kita nak bawa dalam perjalanan kita? Dan itulah yang kita, bila kita baca Al-Quran, kita akan sedar hakikat kehidupan manusia ni adalah sementara dan singkat. Akhirnya ibu-ibu akan menerpa keinsafan tatkala ayat Allah dibaca dan seolah-olah digambarkan betapa pedihnya azab Allah itu nanti. Tatkala hati ini derita sifat bosan, bosanlah, boringlah. Saya nak cakap kat ibu-ibu, zaman sekarang ni, bosan itu benda yang sangat-sangat membunuh. Bosan benda yang sangat membunuh. Dahulu, zaman-zaman dahulu, rasanya tak ada pun, dan dulu-dulu lagi lah, TV pun tak ada kan. Kalau nak tengok TV, kena pergi rumah orang kaya. Tengok dekat tingkap dia kan. Orang TV pun TV yang apa tu, ada langsir. TV tutup dan buka tu. Ada cicak? Wayang cacak. Oh ya Allah, saya pertama kali dengar wayang cacak nama dia. Masya Allah. Wayang cacak. Nak kata TV tak ada, telefon lagi lah, betul tak? Jadi, anak saya pun kadang-kadang, dia cakap macam ni, kita tak bagi dia telefon kan. Dia bosan tau. Dia bosan. Kita pun macam tu kan. Nak menunggu kadang-kadang lah berbaris. Nak beli nasi ayam goreng ataupun nasi ayam ayam kunyit. Sedap, benda berbaris. Sambil-sambil berbaris tu, bukan boleh berzikir, betul tak? Tak. Sebab semua orang pegang telefon, aku pun keluarkanlah telefon. Padahal tak ada apa pun, tapi tengoklah juga. Yang sekejap tu pun kita nak tengok telefon. Betul tak ibu-ibu? Kita bawa kereta, traffic light.
Berapa saat traffic light? 60 saat lah kata. 1 minit. Dah siap dah ada nombor tu. Nak ambil telefon tak? Itu yang kereta belakang kan. Sebab apa kita tak perasan. Masya Allah. Terima kasih Kak Rifkah yang bersama dengan kita. Kita baca sikit sahabat-sahabat kita daripada Facebook ni. Ya, Kak Zainun Majid kata Kak Zainun, maaf lewat hadir, tak apa Kak Zainun. Kak Rifkah kata betul sangat Ustazah. Sampai bila kita dengar tazkirah, seakan-akan tamparan tu pada diri sendiri. Ini orang yang punya hati. Dia dengar tazkirah, dia bukan dia cari salah orang kan. Betul lah orang tu, betul yang Ustazah kata. Memang orang tu memang jahat. Tak, dia cari salah diri sendiri. Ya Allah, terasa kan pada diri sendiri. Lagi Kak B, ya Allah, orang Melaka. Petunjuk Allah itu sangat penting Ustazah. Betul. Masya Allah. Umi Rupiah minta maaf, Umi Rupiah tak sempat lagi bersama dengan Umi Rupiah. Puan Normah Muhammad, Umi Catfish, Masya Allah. Ni semua sahabat-sahabat baik saya. Masya Allah, sahabat pencinta ilmu. Kami ada follower yang sebenarnya mereka tulang belakang kami lah. Ya, bukannya mereka follower sebenarnya, tapi tulang belakang kami. Kami namakan mereka adalah sahabat pencinta ilmu. Subhanallah. Jadi mereka ni sangat-sangat baik lah. Sangat-sangat baik. Tulang belakang pada DRL lah. Baik. Ibu-ibu, saya sebut cerita tadi pasal sifat bosan. Dan sifat bosan sangat membunuh kita. Sampai kita tak ada masa untuk zikir. Betul tak? Kita rasa macam tak ada benda nak buat, kita ambil telefon. Tengah makan. Boleh tengok lah kan. Orang tengah makan apa dia buat? Buka movie. Sambil-sambil makan buka movie. Sedangkan makan tu itu pun Allah nak suruh kita tengok pada makanan dan merasai kenikmatan makan tu, betul tak? Itu pun kita nak sambil-sambil juga. Sebab apa? Bosan. Makan boleh bosan. Kalau orang zaman dahulu, saya rasa dah kena baling dengan selipar. Adik-adik saya dulu kecil-kecil, TV tak banyak kan. Sekarang macam akak kita lah, TV dua, dapur satu depan satu, samalah kat rumah. Mak kita bagi tak makan kat depan TV? Tak bagi kan? Nak makan kat dapur lah. Tak boleh bawa makanan tu depan TV. Sebab apa? Tak khusyuk. Makan. Sekarang tak. Bukan kata anak orang, mak orang pun. Mak orang pun sambil makan letak layan movie. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah. Bosan, sifat bosan pada waktu ini sangat membunuh. Jadi, sahabat-sahabat, jom kita tengok sebenarnya sifat bosan ini adalah suatu perkara yang kita rasai kekosongan. Kita rasa kosong. Sebenarnya bila kita baca Quran, akan hilang rasa bosan tu. Kita faham apa yang kita baca, hilang bosan tu. Tapi sebab kita tak faham kan apa yang kita baca, maka dia akan bosan apa lagi nak buat ni. Allahu Akbar. Zikirnya tak banyak. Kan? Solatnya tak banyak. Istighfarnya tak banyak. Selawat tak banyak pun rasa bosan lagi. Allahu Akbar. Patutnya bosan itu orang yang tak ada kerja. Tapi bosan zaman ini sangat-sangat bahaya. Kita rasa bosan dan berat untuk beramal. Quran, bila kita baca Quran, kita tadabbur, dia akan menguatkan hati kita untuk kita beribadah. Al-Quran akan membasahi sanubari hati. Teringat betapa besarnya ganjaran walaupun secebis kebaikan yang kita lakukan. Quran bagi tahu, mithqala dzarratin, mithqal, kan? Apa yang kebaikan yang kamu lakukan walaupun sekecil zarah, khairan yara, akan mendapat kebaikan. Bila kita baca, yang aku buat ni lebih besar pada zarah. Jadi maksudnya kecil ke besar yang aku buat semua Allah ganjari. So jangan nak malas lagi tak? Rasa dah tak nak malas lah. Rasa nak berusaha, nak buat kebaikan. Lantas kita pun bangun, kita pantas bertenaga untuk memburu kebaikan, iaitu memburu rahmat dan inayah Allah. Inayah maksudnya pertolongan lah. Inayah maksudnya pertolongan. Tambahan lagi, peranan Al-Quran adalah hidayah, iaitu petunjuk.
Dibimbing manusia hingga boleh mengecapi nikmat dunia, namun akhirat tidak dilupa. Ini peranan Quran, ibu-ibu. Al-Quran bukan suruh kita dah, balik. Resign. Tak payah ni, kerja ni semua dunia. Dunia semua ni. Balik, semua sembayang je. Duduk kat masjid semua. Quran suruh macam tu tak? Tak pun. Quran suruh apa? Suruh orang bergerak. Fakuli amalu fasayarallahu amalakum. Quran suruh apa? Bekerjalah kamu. Kerana Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Kamu akan dihisab. Quran suruh kita jadi orang yang aktif, orang yang produktif. Ya, belum kita masuk salat lagi, kita dah dilaungkan dengan hayya alal falah. Jom kita berjaya. Jom menuju kejayaan. Sama-sama kita jadi orang berjaya. Orang berjaya bukan orang peluk tubuh. Orang berjaya bukan orang yang malas. Nampak tak ibu-ibu? Maksudnya, Quran suruh membimbing manusia supaya ambil nikmat dunia ni, ambil. Tapi ingat, akhirat ada. Dan akhirat juga memerlukan kalian bekerja. Akhirat juga memerlukan kita untuk berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi alam akhirat kelak. Diatur hidup manusia, Quran mengatur hidup manusia daripada bilik air sampailah ke Dewan Parlimen. Maksudnya daripada individu sampai ke negara, ibu-ibu. Dari janin dalam perut ibunda sampai ke liang lahat dalamnya. Daripada baby sampai jadi jenazah. Semua diatur. Kan? Kamu nanti akan jadi umur begini-begini. Ya, ini bukannya hakikat, bukannya penghujung kepada hidup kamu. Dari sekolah sampai ke universiti. Maksudnya daripada kecil pendidikan itu sampailah pendidikan yang tertinggi. Daripada pekerja kebun hinggalah kehebatnya seorang CEO. Ya, orang dari sudut pangkat ataupun kasta dalam pekerjaan, dalam kehidupan, semua orang diraikan oleh Al-Quran. Semua peringkat, semua Quran akan menyentuh kepada kehidupan. Apapun jenis kehebatan, kerjaya seseorang itu tak ada beza. Surah Yunus ayat 57. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhanmu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam hatimu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini semua petunjuk Al-Quran. Semua peranan Al-Quran. Dia nasihat, dia adalah ubat, dia adalah petunjuk, dia adalah penyelamat. Ini ibu-ibu, Masya Allah. Al-Quran adalah kitab hidayah. Panduan kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada orang kata, nanti saya nak baca Quran, nanti tunggu dah sampai akhirat lah. Kan? Tak ada baca-baca Quran dah. Quran baca sekarang lah kat dunia. Nak guna kat mana? Kat dunia juga. Jadi, kat dunia pun kita pakai Quran. Dekat akhirat pun kita pakai Quran. Nak dapat dekat akhirat tu, kita kena pakai, kita kena guna apa petunjuk daripada Al-Quran sekarang ni. Panduan dan petunjuk itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Panduan itu seolah tali yang akan menarik manusia untuk tidak terjatuh ke dalam gaung yang membinasakan. Ya. Bila sebut panduan, panduan ni maksudnya macam manual. Pernah dengar orang selalu kata Al-Quran tu macam manual. Tapi manual kehidupan lah. Ya? Manual ni maksudnya kalau kau mau beli telefon ataupun saya ambil lah satu alat yang saya ada kat rumah. Robot vacuum. Ya? Robot vacuum. Jadi dia memang tak samalah dengan alat-alat yang lain.
Kalau kita tak tengok dia punya manual, memang tak guna pun ibu-ibu. Tak pandai nak guna langsung. Dia memang lain berbenar. Jadi, kita macam mana kita nak gunakan benda tersebut boleh dia berfungsi dengan baik. Kita memang kena ambil manual tu, tengok mana yang nak dihidupkan, mana yang nak diletakkan temperature, jarak ke ataupun mode dia sebagainya. Ini manual ni. Tapi katalah kalau kita nak buat suka-suka hati kita, boleh tak? Boleh juga, tapi tak hidup lah. Tak bersih lah sampah yang kita nak buang tu. Jadi je, begitulah Quran. Kamu dah hidup, kamu nak guna, kamu nak sampai kepada matlamatnya, kamu kena ambil manual ni. Tapi kalau kamu tak nak ambil manual kehidupan ni, kamu nak ikut cara kamu, bolehlah, tapi tak sampailah. Jatuhlah ke lembah neraka. Kawah api neraka. Sebab apa? Kamu tak ambil Quran? Quran lah yang kamu ambil kat dalam dunia ni, yang akan menyebabkan kamu boleh melintas siratul mustaqim. Yang kamu boleh melintas titian sirat ni. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, jadi panduan Al-Quran ni, dia seolah-olah dia tidak ikat, tapi dia pandu. Dia pandu. Okey, mari. Ikut sini. Dia macam tali yang menarik manusia supaya tidak terjatuh ke dalam tali gaung yang membinasakan. Panduan dan petunjuk ini sentiasa dan sesuai dan relevan untuk dipraktikkan walaupun di mana kita berada. Ya, sama ada kita duduk kat Malaysia ke, Amerika ke, China ke, India ke, mana-mana pun ceruk negara, petunjuk Al-Quran sentiasa efisien untuk digunakan. Zaman apa? Zaman moden, zaman batu, zaman fitnah, tidak menjadi pembeza untuk kita terus berpegang dengan kaedah yang ditunjukkan Al-Quranul Karim. Jadi, ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, bila kita melihat kepada sesuainya Al-Quran ini menjadi suatu perkara yang mesti kita ambil dalam kehidupan kita, di sana kita mesti melalui satu proses. Ya, saya bagi dahulu dari sudut peranan. Jadi lepas pada kita dah faham sungguh dah peranan Quran tu apa, mesti kita nak ambil. So ustazah, soalannya, macam mana kita nak faham apa yang kita baca? Soalannya, macam mana kita nak praktikkan apa yang kita baca? Kena melalui proses yang namanya proses tadabbur. Dan bagaimana proses tadabbur yang kita bawa di dalam buku ini ialah melalui kaedah umum. Kak Hayati boleh tengok kan yang buku 3 tu, kaedah umum kan? Atas tu, jadi kaedah umum adalah salah satu cara untuk kita tadabbur Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan pergi lebih lanjut lagi satu persatu tentang kaedah umum ini dan barulah kita masuk ayat pertama tadi, hindari apa yang merosakkan. InsyaAllah kita berhenti pada muka surat 3 dan Alhamdulillah kita dah memulakan langkah kita dari sudut peranan Al-Quran dan hari ini kita bawa juga buku ni kalau ada siapa yang nak dapatkan buku ni RM35 dan kita tunjuk juga kat sahabat-sahabat kita ada buah kurma lah, buah kurma, buah tamar yang ni RM15 saja. Safawi 15, sukari 10 dan ajwa RM20. Kalau siapa yang nak 500 gram boleh dalam paket. Kalau yang dalam paket tu RM45, kalau yang dalam plastik tu RM40, setengah kilo. InsyaAllah. Kalau bauan tadi, siapa yang berkenan dengan bauan tadi, boleh dapatkan juga. Ini adalah bau raudah. Warna hijau ni bau raudah. Boleh pasang kat rumah. Ibu-ibu, malaikat suka rumah yang wangi. Syaitan suka yang busuk lah. Jadi, kita jemput kebaikan datang rumah kita dengan kita mewangikan tempat kita. Sama ada surau pun boleh kita buka ataupun rumah kita sendirilah boleh dapatkan di sana. InsyaAllah kita solat sama-sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukunya. Ini buku Easy Tadabbur. Siapa yang nak boleh dapatkan dengan harga RM35.